Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim kita asalnya dengan nama Hisnul Muslim. Pertahanan orang Islam duduk di mana? Duduk dalam kitab ini. Bab yang ke-108 dalam kitab perisai kita ni, ifsya'us salam, iaitulah mengucap salam, menyebarkan salam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Itu bahasa Arabnya kata. Terjemahan dia kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kamu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga secara peringkat awalnya, ibtidaan. Jadi dia akan masuk surga juga, tapi nak masuk itu kena ada syarat dia. Hingga kamu beriman. Syarat nak masuk surga ni mesti ada iman. Kalau dia tak ada iman, jawab dia tak ada peluang dia nak masuk surga. Tidak ada peluang untuk orang ni akan masuk dalam surga. Kita minta selamatlah dengan Allah SWT daripada tidak beriman dengan Allah ataupun rusak iman kita di tengah-tengah jalan. Kita ni beriman. Banyak dah bab-bab yang lepas kita belajar tentang bagaimana syak dalam iman. Ada orang itu ragu dalam iman, ada gangguan dalam iman dia, maka dia kena betul balik. Kena minta perlindungan Allah Taala daripada gangguan iman, kerana itu bahaya. Iman ni boleh rusak sebagaimana rusaknya benda lain juga. Kalau kereta boleh punah, iman juga boleh rusak. Makhluk perusak dia apa? Virus yang paling besar sekali yang merosakkan iman kita ni apa dia? Syirik pada Allah SWT. Itu paling berat sekali. Lepas tu dia mari hak lain-lain tu, anak-anak cucu dia tu banyak lagi. Nabi kata kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Dan tidak sempurna iman kamu. Hingga kamu berkasih sayang sesama muslim. Kita kena syarat nak sempurna iman tu apa dia pula? Berkasih sayang sama-sama orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, Allah Ta'ala kata. Semua orang beriman itu bersaudara. Bila kita bersaudara, kita tak boleh kena kepada orang, tak boleh kacau dia, tak boleh segala benda yang menyakiti saudara Islam kita, tak boleh. Kemudian Nabi kita beri tawaran, mahukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perkara yang apabila kamu melakukannya, kamu akan berkasih sayang. Jadi Nabi kita, bila dia letak satu benda, tak sempurna iman kecuali berkasih sayang, tahabu, maka dia beri tawaran istimewa. Nak atau tidak, aku tunjuk kepada kamu bagaimana formula, bagaimana caranya nak kamu menjadi orang yang berkasih sayang. Tentulah sahabat-sahabat akan jawab, nak ya Rasulullah. Siapa yang tak nak? Nabi kata apa? Kena jadi kata afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Jumpa assalamualaikum. Nah, itu dia panggil sebarkan salam. Hari ini salam telah rusak. Rusak tidak rusak? Rusak dah. Kalau tulis SMS akum, 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 mana assalamualaikum? Apa salah tulis assalamualaikum? Tak ada. Sudah rusak. Hari ini kata-kata salam sudah tidak dipermain-mainkan. Akum, gapo lagi? Macam-macam istilah yang ditulis oleh inilah. Ni dia panggil zaman SMS ni, zaman karut ni. Banyak benda-benda yang selalu tu. Tulis betul-betul assalamualaikum ataupun salam. Jadi salam sekarang ni kena salam betul-betul. Macam-macam salam ada atas dunia hari ni. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam ke apa pula ni? Terbaru ni. Salam apa pula ni? Ada lagi salam lagi. Hak baru lagi. Macam-macam jenis salam ada. Tak payah hapuskan semua salam-salam yang tidak ada nas tu. Yang Nabi kita ajarnya assalamualaikum. Itu Nabi kita ajar. Jadi kita tukar semua yang ada tu kepada salam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah main salam satu Malaysia lah, salam dua Malaysia tak ada. Pana jawab macam mana? Waalaikum dua Malaysia. Macam mana jawab gitu. Dari dia satu kita dua, baru jadi. Sama satu je. Itu Nabi kita ajar kepada kita supaya kita banyak menyebarkan salam. Kenapa? Salam itu
menjadi kita berkasih sayang, kita ucap selamat pada Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada kamu. Jadi menyebabkan orang yang apa ni, yang jawab salam pun rasa mesra. Contohnya kita baru masuk dalam dewan. Orang ramai penuh dalam dewan. Tak ada kenal siapa-siapa dalam tu. Macam mana kita nak tegur? Duduk dewan. Tak ada point, tak ada modal tak tegur. Jadi kita bermula kecakapan kita dengan Assalamualaikum. Orang itu menjawab Waalaikumsalam. Tengok orang bagi salam, dia pun buka sini saya dah duduk sini. Baru betul. Jadi ada puncanya kita nak bercakap dengan saudara kita sama Islam di tempat itu. Yang ke seterusnya 225, seorang sahabat nama dia Ammar bin Yasir. Tanda sini. Hadis ini hadis Ammar. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Ammar kata apa? Ini bukan hadis Nabi, tanda itu. Kata Ammar, tulis di atas 225 itu, tulis itu. Kata Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang besar. Dia kata apa? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara yang apabila orang mampu melakukannya, maka dia telah mengumpulkan keimanan. Dengar baik-baik. Kita mampu tak mampu nak kata benda ni? Tentulah kita mampu, sebab bukan satu benda yang payah, benda mudah aja. Ammar kata 3 perkara. Kalau mampu kamu lakukan 3 perkara ini, faqad jama'al iman, kamu telah kumpulkan iman dalam diri kamu. Al-insafu min nafsika, wa badlus salami lil alami, wal infaqu min al-iqtar. Yang pertama dia kata al-insaf min nafsik, menginsafi diri. Insaf itu makna dengan makna apa insaf ni? Insaf ni ulama telah mensyarah tentang insaf, iaitulah tanda situ. Al-insaf yang pertama sekali, yaqtadi an yuaddi ila Allah jami'ah huquqah. Kalau kata kita ni insaf, kena diri kita. Yang pertama sekali, orang ni menunaikan semua hak Allah Ta'ala ke atas kita. Allah suruh kita beriman, kita beriman. Bersihkan diri daripada syirik, kita lakukan. Allah suruh kita beribadat, ibadat kita. Dengan salatnya, dengan puasa, dengan zakat. Itu dia panggil insaf min nafsik. Orang ni insaf dalam diri dia, iaitulah dia telah menjaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia juga telah menunaikan hak orang lain. Apa dia hak orang lain? Insaf kita kepada orang. Ini yang payah nak cari hari. Nak cari manusia yang insaf, orang yang bersikap adil, ini pada zaman kita ini agak sukar. Kenapa tak sukar? Insaf. Kalaulah kita nak nilai satu orang, orang tanya si mamak tu bagaimana dengan dia, apa cara kita insaf? Insaf tu kita sebut kebaikan orang itu dulu. Orang ni baik, Muhammad ni baik, contohnya 100 kebaikan dia. Suka tolong orang, kuat beribadat, tua apa cantik, contohnya kita bila kebaikan dia. Last sekali untuk adil juga, cumanya 1 je mamak ni. Semua kali baik belaka. Apa dia? Kuat tidur, contohnya. Kalau dia tidur, dekor dia derah. Tu. Yang kita hari ni terbalik. Terbalik tak balik hari ni? Kalau orang tanya kenapa dia Muhammad tu, Allahu Akbar, jangan duduk dengan dia. Tidur menarik kuat. Dia mula hak negatif dulu. Seolah-olahnya kebaikan yang ada 100 lagi tu hilang habis, terlupa habis. Jadi nak cari manusia yang insaf di zaman kita hari ni agak sukar. Bila orang tanya Ustaz apa pandangan tuan kepada Ustaz tu, pendakwah tu contohnya, dia akan test lalu, tak usah ikut dia tu. Tak betul. Jadi dia tak sebut pendakwah ni baik, tu ajak orang masuk Islam, ajak orang suruh maya, tak sebut. Dia sebutnya negatif, jangan pergi. Dia kengapas lalu. Itu tidak insaf. Itu dia panggil penilaian manusia ikut hawa nafsu, bukan insaf, bukan mengikut ilmu dan acuan yang sebenarnya. Jadi insaf itu dengan mana apa? Insaf
kita menunaikan hak orang lain. Hak orang tu orang baik, sebut kebaikan dia. Kalau ada 2-3 kerusakan dia, mungkin kita sebut kalau perlu. Kalau tak perlu, duduk dia. Jangan duduk cara hak orang. Jadi nak cari manusia yang insaf hari ni, Allahu Akbar, cukup sukar. Memang agak sukar lah. Yang ke menginsafkan diri, insaf min nafsika, wa bazlus salam lil alam. Yang kedua, mengucap salam kepada semua orang. Semua orang, semua alam. Alam ni kepada semua. Maksudnya alam tu berbagai hatta, bukan alim. Kalau kita lil alim, kita ucap salam kepada orang alimnya. Orang hak tak alim tak ucap, tak betul. Tanda di situ, mengucap salam kepada semua orang. Apa? Kepada tambah semua orang. Dia tulis situ orang alim. Ini silap teknikal. Bukan orang alim saja, semua orang. Tak kira orang alim ke orang jahil ke orang muda orang tua. Assalamualaikum, bagi salam. Jadi kenapa kita nak bagi salam pada orang alim saja? Tak boleh. Ini menunjukkan bahawa kita tidak takbur pada orang. Kita orang besar. Contohnya, tengok ada orang kapur belakang duduk bawah kita, bagi salam. Assalamualaikum. Jadi orang kapur pun minat. Dia kata, bagus dia ni, bagi salam ke orang. Tulis itu. Yang kedua, mengucap salam kepada semua orang. Tanda betul-betul tak? Bagi kita. Semua orang. Alim tu, tak. Semua orang maknanya semua alam ini. Bagi salam belakang kepada orang. Kenapa? Dengan kita bagi salam kepada seluruh orang ini, dia akan beri kepada kita tawaduk. Sifat tawaduk dan tidak merendahkan orang. Kata amal yang ketiga, wal infaq minal iqtar, memberi derma dalam keadaan fakir. Jadi kita fakir, tapi kita masih lagi menyumbang, bagi derma lagi. Jadi syarat orang fakir nak bagi derma ni ada satu syarat je. Syaratnya jangan siapa dia bagi derma pas dia pergi tunggu mula tangga masjid. Masa orang kutip derma dia bagi. Lepas tu dia duduk tangga masjid pula, tak ada fiah dia. Pasal apa? Nak beli beras ke anak, tak ada makan di rumah. Ni orang panggil nakal aku ni. Bagi derma kau orang pagi minta derma pula nak makan ke anak. Jangan. Mana kita kalau kita ada RM10, makan yang untuk kita makan keluarga hari ni berapa? RM7. Boleh kita derma lebih pada tu RM2 lagi. Jangan bagi RM10. Lepas tu minta derma dengan orang, tak ada. Jadi kita bagi derma dalam keadaan kita sifat berfakir, susah. Maksud fakir di sini kita dalam keadaan susah. Itu dia panggil orang yang telah jama'al iman, telah mengumpulkan iman dalam diri dia. Boleh ke tak boleh tiga-tiga ni? Kena boleh. Insaf diri. Kita dengan Allah Ta'ala sama ada kita dengan makhluk, jaga hak orang. Yang kedua, mengucap salam kepada semua orang. Yang ketiga, apa dia? Memberi derma dalam keadaan kita fakir. Dah kita sesak, orang lain bagi RM10, kita bagi 50 sen. Tak apa, yang penting bagi. Jangan dia kata aku miskin ni tak boleh bagi. Ada kopi situ, bila nak kaya? Tak kaya. Kita kalau nak tunggu kaya baru nak derma. Kaya agak-agaknya kaya kita cari dua. Payah nak kaya tak? Baik. Itu cerita. Kemudian 100 yang ke 109. Satu lagi ya. Yang ke 226 dulu. Sebelum tukar kebak tu 226. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ada orang mari tanya, sa'ala rajulan anna rajulan sa'ala an-nabi ayyul islami khairun. Tengok tu terjemah dia. Abdullah bin Umar. Sini kata Amru. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma cerita, seorang lelaki datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam manakah yang paling baik? Islam tu baik belaka. Ada Islam tak baik? Ada? Tak baik tu Islam tak betul. Islam orang rekod diri ada. Islam mana yang paling baik? Islam semua baik, tapi yang paling baik siapa? Kata di orang yang bertanya, lelaki yang bertanya ni. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Tengok terjemahan dia. Hendaklah kamu memberi makan kepada orang. Beri makan banyak. Lagu mana cara kita nak beri makan?
kita buat jamuan, panggil orang pergi rumah kita, itu bagi makan nama dia. Atau kita buat makanan, panggil orang mari ambil, itu pun bagi makan. Hak paling mudah sekali zaman kita hari ni, buat makanan, bungkus, bagi hantar kepada orang miskin, pelajar-pelajar, ini nasi bungkusnya awal, mari ambil. Itu nama dia bagi makan. Nabi kata apa di sini dalam hadis ini? Tut'imut ta'am. Hendaklah kamu beri makan pada orang. Boleh ke tak boleh kita? Yang kedua, mengucap salam kepada mereka yang kamu kenal dan yang tidak kenal. Tak kira asal kita jumpa orang Islam, hak kita kenal apa bagi salam assalamualaikum, yang tak kenal apa assalamualaikum juga. Jadi jangan kita memilih dalam pak salam. Tengok siapa dia saja pun assalamualaikum belaka. Jangan duk pilih. Kalau duk pilih-pilih tak jadi. Jadi dalam hadis ini jelas kepada kita Nabi SAW suruh orang ni beri makan, tut'imut ta'am. Jadi ulama kata kenapa Nabi bagi arahan di sini? Boleh jadi orang ni sesuai dengan dianya kena bagi makan. Sebagaimana Allah Taala puji dalam surah yang kita baca dalam suratul Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat orang baik itu yut'imuna at-ta'am, banyak buat jamuan. Jadi macam mana kita nak buat jamuan? Kita selalu anjur kepada penduduk-penduduk kawasan kita ni, makcik-makcik kita ni supaya buat jamuan. Contohnya malam-malam minggu, pelajar-pelajar kita tak balik kampung tak ramai. Dalam 30 orang, mungkin 50 orang, apa kita boleh daftar. Berapa orang tak balik pada ni? 50 orang contoh. Ketua dia daftar. Kita bawa 50 buku nasi, mau mari. Tapi kena bagi tahulah. Lama semua pakai awal 50, bayar 5 buku sore jawab dia ni. Jadi kena buat tansik dulu. Itu bagi makan pada orang miskin. Kanak-kanak, pelajar-pelajar kita bagi makan tak apa. Naknya bagi makan. Sebaik-baiknya kita tengok orang pakai miskin dalam kawasan kita ni, kita hantar beras pergi rumah dia, hantar air bagi, hantar gula, hantar makanan-makanan. Jangan bagi duit. Kalau bagi duit dia beli benda lain. Beli apa? Beli candu. Makan otak kenyal tu. Tu kacau tu. Hari ni bahaya beri duit kau orang pakai miskin ni. Dia antara orang yang kuat isau orang miskin. Pasal tu dia tak kaya pak tua. Dia duk main candu. Orang lain makan otak kenyal, dia makan lapar. Dia rokok ni kau isap dia kau lapar, dia panas semua tu. Asap. Asap ni makan jin makan asap. Jadi kita duduk makan, kalau makan orang lain tu jadi selalu habis tu. Baiklah. Jadi bagi makan. Yang keduanya mengucap salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Jadi kita tengoknya orang ada orang Islam, salam. Assalamualaikum. Jadi kalau orang bukan Islam jangan duduk salam lah. Jadi masalah lain pula. Cuma kalau orang bukan Islam, dia bagi salam kepada kita dulu. Jumpa orang kita haji, assalamualaikum. Nak jawab macam mana kita agak? Ni masalah kita bincang malam ni. Kita tengok macam mana nak jawab salam orang bukan Islam. Ramai kawan-kawan kita orang tidak Islam, non Muslim. Dia bagi salam. Mungkin dia pun ngaji juga. Berapa ramai pelajar-pelajar yang bukan Islam di sekolah menengah, sekolah apa ni? Dia masuk ngaji sekali pendidikan Islam. Ada sahabat-sahabat saya daripada Cina daripada Johor. Dia ngaji Madinah. Kata macam mana kamu masuk Islam? Dia baca tafsir Quran itu dalam bilik. Dia sembunyi dalam asrama, ambil tafsir Quran itu baca akhirnya masuk Islam dia. Jadi hari ini timbul macam-macam lah di kalangan masyarakat orang Melayu ni sensitif pelik. Orang Cina baca Quran dia marah. Lepas tu kita nak suruh orang itu masuk Islam. Macam mana nak suruh orang masuk Islam? Tanpa dia tahu isi kandungan Islam tu sendiri. Jadi kawan kita tu dia kata malam dia baca. Waktu habis study semua, orang lain tidur, dia pukul 8 kecil baca Quran. Baca terjemahan ni. Baca kat orang putih. Berapa kali tahu dia sebut dia khatam Quran? Dia khatam Quran, baca tafsir. Awal sampai akhir, kali yang keberapa gitu Allah Taala buka hidayah dia pun sudah besar dah. Mana boleh tukar agama dah. Baru dia istiar masuk Islam. Lalu ni jadi ustaz je. Jadi ustaz yang hebat juga. Jadi orang kafir ni akan berlaku dia masuk Islam. Kalau dia masuk dia akan bagi salam kepada kita.
Kalau dia bagi salam nak jawab macam mana? Tengok ni. Dalam kitab kita kata apa? Bab yang ke-109, cara menjawab salam dari orang kafir. Kaifa yaruddu salam 'alal kafir iza salam. Jadi dalam hadis ini kata apa? Iza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu wa 'alaikum. Apabila orang Yahudi, ahlul kitab, Yahudi atau Kristian mengucap salam, maka jawablah wa alaikum. Itu jawapan dia. Kalau orang kafir misalnya kita assalamualaikum, kita jawab wa alaikum. Mana jawab? Wa alaikum, tak ada salam lagi. Kalau orang Islam, sama-sama Islam, kita kena jawab macam mana? Wa alaikumussalam. Jadi kalau sama orang tidak Islam, orang yang tidak Islam misalnya kita assalamualaikum, jumpa orang kita pagi, Haji, assalamualaikum, kita kena jawab waalaikum. Itu asalnya. Jadi bila dia jawab assalamualaikum, dia ucap pada kita sejahtera. Kita jawab waalaikum, kamu ke atas kamu juga sejahtera. Sekali lah waalaikum sekali. Ini ada cerita dia, sedikit cerita kita tengok di mana asal cerita ini. Seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Raddus salam ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Orang Yahudi ataupun Nasrani atau siapa saja kafir, bila dia wisalah kepada kamu, adalah kamu jawab salam. Jadi ini diambil daripada siapa ni? Daripada Abdullah bin Abbas. Mana pandangnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia suruh kita jawab salam kepada semua orang yang wisalah pada kita. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum, apabila kamu diberi tahiyyah, selamat, ucapan selamat, fahayyu bi ahsana minha, kamu jawab lebih baik daripada orang itu. Macam mana nak faham orang itu ni? Kalaulah sahabat kita misalnya assalamualaikum, pendek tak? Kita jawapan kita lebih baik daripada dia. Waalaikumsalam warahmatullah. Tambah lagi. Kalau dia kata wassalamualaikumsalam warahmatullah, kita jawab lagi warahmatullahi wabarakatuh. Kabihaya. Tadi habis dah sekali jadi adanya. Yang pentingnya kita jawab salam tu sama ada sama dengan dia bagi salam pendek, kita jawab pendek, waalaikumsalam. Ataupun ahsana minha, lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cantik. Jadi di sini dipaham daripada kata-kata Abdullah bin Abbas yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Adabul Mufrad Imam Bukhari riwayat kata-kata Ibn Abbas. Dia kata apa? Kalaulah orang kafir itu bagi salam kepada kita, salam yang jelas. Nak salam yang jelas. Assalamualaikum, kita dengar begitu. Salam sejahtera ke atas kamu. Hei, koci, hei, panggah pada ustaz, haji. Jelas tak jelas salam dia ni? Jelas. Jadi, kalau soalan dia jelas, boleh kita jawab, falyakun raddukum bil misil, kita jawab seperti salam juga. Waalaikumsalam. Kata lagi dia juga. Jadi, kalau tak jelas, bunyi kum gitu ya, kita kena jawab waalaikum saja. Sebab apa? Sebab ada hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikumul yahud." Kalau Yahudi wisalah kepada orang Islam, dia tak kata assalamu alaikum, dia buat lam tu, buat alif, buat lam. Dia kata assalamu alaikum. Assam tu mana apa? Mati kamu. Assalamualaikum mana celaka lah mu ni. Berat tak berat? Mati mu. Jadi kita nak jawab apa orang lagu ni? Waalaikum, mu mampu sekali dengan aku. Jawab dia gitu. Molek dia jawab apa tak? Kau tak molek? Dari dia suruh kita mati, kita jawab waalaikum, ke atas kamu mampu sekali dengan aku. Boleh gitu. Jangan kata mampu. Waalaikum, maknanya ke atas kamu juga, sama dengan apa yang mu ucap pada aku. Jadi mu ucap aku tak baik, aku ucap balas balik ucapkan kamu. Jadi di sini
Kata Nabi SAW, kalau mu dengar Yahudi jawab Assalamualaikum, kamu kena jawab dengan apa? Waalaikum, ke atas kamu. Balik mula atasmu, hak mu kata apa tadi. Ikutlah. Dia kata tak baik kita, dia pusing balik. Jadi itu nak ceritanya, Yahudi ni terlalu jahat. Nak usaha dalam bab salam pun Assalamualaikum. Apa peliknya kalau dia tembok kapal apa ni? Marmara apa tu? Orang nak bagi bantuan ke orang Islam di Gaza. Buat Yahudi nya tembok kapal. Hai, tak ada kerja semati buat Yahudi. Hak dia tembok satu kerja. Hak pemimpin negara Islam duduk dia bisu ni. Bisu, tuli, pekak ni lagu mana cerita. Ni lagi dahsyat daripada tu lagi. Baiklah. Jadi kata itu, kerana inilah sebagai ahli ilmu kata, kita tengok orang kafir kata apa. Kalau salam tak jelas, maka jawapannya waalaikum. Kalau jawab salam dia jelas assalamualaikum, mengikut riwayat Ibn Abbas ini, boleh kita jawab waalaikumsalam. Boleh kita kata lagu tu. Tapi kekal dengan waalaikum tu lebih baiklah. Kita kekal dengan waalaikum, kerana takut ada niat tak baik dia tu. Jadi kalau dia niat tak baik, dia doa kita macam-macam, kita balas balik pun standard dengan apa yang dia buat kepada kita. Jelas atau tak jelas itu? Jadi masalah nak jawab salam orang kafir ni, kalau jelas boleh kita buat jawapan waalaikumsalam, sebagaimana ada dalam riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad nombor 1107. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ni nanti. Jelaslah. Jadi cerita lagi Aisyah ni mak kita ni, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Seorang Yahudi, rahtun minal Yahud, sekumpulan Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok jahat Yahudi ni. Faqalu, dia tengok Nabi, dia pun jawab salam. Assalamualaikum. Dia kata assalamualaikum. Matimu ni Muhammad. Dia tak kata assalam. Jadi Aisyah dengar. Mak kita ni Aisyah, dia dengar ucapan salam Yahudi tadi assalamualaikum. Celaka matimu ni Muhammad. Jadi Aisyah pun panas jepit telinga selalu. Mari wisala kau say kau Rasulullah dia. Faqultu, Aisyah jawab, waalaikumsalam wal la'natu. Makcik kita wis lalu. Ke atas kamu lah mati dan laknat celaka atasmu. Nabi kita paling Aisyah, mahlan ya Aisyah. Slow sikit Aisyah, jangan derah sangat. Orang mari rumah kita nak buat mana? Fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Nabi kata, Tuhan suka kita berlembut-lembut lah dalam segala benda, jangan keras sangat. Kau dulu Aisyah jangan. Jadi fakultu, Aisyah repot ke Nabi, ya Rasulullah, Tuhan tak dengar kau Yahudi kata salam ke apa tadi? Nabi kata, aku dengar, tapi aku jawab dah. Falaqad qultu waalaikum. Aku jawab dah salam dia ni. Dia kata sam kata aku jawab dah waalaikum. Mati itu balik ke atas kepalamu, bukan balik aku. Aku tak say. Jadi Nabi royak kat Aisyah, jangan duduk keras sangatlah, jangan duduk ganas sangatlah dengan orang kafir ni. Jadi kita slow-slow. Jadi itu keadaannya. Jelas tak jelas kita dalam masalah salam pada orang kafir ni. Kena jelas. Terutama sekali nak dalam negara satu Malaysia ni. Semua orang duduk dengan orang kafir, dengan tidak Islam buat ramai. Kawan-kawan kita di pejabat di Kedah, kalau pergi Kedah tu sah dia jumpa orang kafir. Jumpa tak jumpa? Jumpa dah. Baik. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, iaitulah ad-du'a iza inda siyahid dik wa nahiqil himar. Ini belajar malam ni. Yang bab yang ke-110, doa ketika mendengar kukukan ayam. Dengar ayat kuk, awak tahu kan ayat kuk? Kuk kerek kuk. Bunyi macam-macam ayat pagi-pagi dah. Atau kita dengar laungan keldai, laungan himar. Kalau dengar keldai duk tapi suara dia derah himar ni. Pasal itulah kata ulama, kalaulah suara derah tu bisa, maka himar lah paling bisa sekali sebab suara dia kuat. Jadi orang Islam ni bukan duduk di suara, bisa tu duduk di hujah tepat dengan Quran dengan hadis, tu bisa. Kalau orang kuat tepik ni bisa, ulama kata himar paling bisa sekali.
Sebab hema ni kalau dia tepik tengah malam, derah molek. Dia start, dia ada gear dia. Mula-mula dia bunyi sikit-sikit. Lepas tu dia akan melaut panjang, dia tarik. Mungkin dengar hema sekali. Donkey hema tu. Tapi tak ada Malaysia ni donkey dia. Ada. Zon negara kalau ada apa. Dia melawat zon negara cari hema ni biar dia tepik dengar sekali. Lagu mana hudupnya tepik ke hemar seperti bandingnya soal lagi hema ni dalam surah Jumaah tu kama salil himar yahmilu asfar. Orang hok ngaji kitab banyak, beli kitab tambu-tambu, tak baca, tak faham ni sepertilah hema duk mikul kitab. Oh berat hema ni bandingnya hok tak puk lakon. Bandingnya hok berat-berat ni hema ni. Jadi malam ni kita bukan nak bandingkan hema dalam masalah fusaha. Nak ceritanya, kalau kita dengar kukukan ayam, nak baca apa? Kalau kita dengar hema bertepik, nak baca apa? Iza sami'tum addiyakah. Iza sami'tum siyahaddiyakah fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Tengok sini. Terjemahnya dia 228 tu. Apabila kamu mendengar kokokan ayam, ayam duk kokerekku pagi-pagi tu, pohon rahmat, hendaklah kamu pohon minta rahmat daripada Allah. Bila dengar ayat kokok, kita bangun tidur, ya Allah berilah rahmat kepada kami. Kenapa? Kerana sesungguhnya ia telah melihat malaikat. Jadi malaikat ada dekat kita tu. Ayat kokok tu dia tengok malaikat ramai mari nak cek berapa orang sembahyang subuh hari ni. Berapa orang bangun sembahyang tahajud? Berapa orang bangun sembahyang malam? Malu tak malu kita? Malu kalau kita duduk tidur lagi. Ayah bangun dah. Ni kata kena belajar malam ni. Kita nak belajar dengan ayah malam ni. Boleh apa? Tanda balik situ. Itu ayam. Di sini kata ulama, fihi dalam hadis ini, hadis ayam ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita berdoa bila kita dengar ayat kukuk, wa hadhihi sunnatun mahjuratun la ya'lamuha katsirun minan nas. Ini salah satu sunnah yang telah terlupa. Tidak ramai orang tahu. Nak tahu tak tahu, boleh angkat tangan malam ni. Berapa orang doa waktu dengar ayat kukuk? Ada angkat tangan nak tahu? Tak berani nak angkat. Nak doa mana bangun budak lagi? Ini masalah kita ni. Ayah dulu bangun, kita tak bangun lagi. Malu ke ayah? Malu ke tak malu? Malu ke ayah? So, boleh sebutin malam ni tak? Jadi, malaikat itu ayam ni dia tengok malaikat. Bila tengok malaikat, dalam hadis lain, menunjukkan kelebihan dia kah? Kelebihan ayah jatuh ni. Nabi kata apa? La tasubbu ad-dik. Jangan kamu maki ayah jatuh. Jadi kalau ayah duk kukuk tu, kuk karet kuk, telakau nanti ayah nak tidur, bising pagi-pagi ni, jangan duk supuh dia. Fa innahu yuqizu lis-salah, karena dia kukuk waktu pagi tu nak kejut kita, suruh bangun semaya. Beli ayah belakang, pergi belakang. Jangan belakang rumah, tak dengar. Pergi tepi bilik tidur kita tu. Kuk karet kuk, dia bangun dah ayah. Terima kasih ayah. Pagi-pagi dah. Thank you. Berapa ayah ni? Chicken. Ayah jatuh ke apa ni? Jadi kena thank you ke ayah. Pasal dia tu duduk kita. Kita duduk keroh bangun tidur lagi tu. Ayah bangun. Jangan supah. Selakau ayah ni kau nak tidur kacau. Kalau kau boleh selakau ke ayah ni, dia boleh selakau juga ke Tok Bila. Tok Bila pun tak sporting. Lambat lagi nak subuh. Baca terhidah. Marah juga. Marah Tok Bila ni pula dah. Orang dia selalu. Dia marah selakau kau kan. Jadi kata Ibnu Hajar, ini tanda lagi ni. Di antara faedah ayat lagi. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, afta ba'du Syafi'iyah bi'timad ad-dik al-mujarrab fi waqt al-azan. Ada juga sebagai ulama Syafi'i tengok kata kita nak bel ni dengan ayat kukuk dulu. Sebab ayat ni dia tahu waktu. Zaman dulu lah bukan ada jet kalau kita lah ni. Ayat dia tahu waktu. Kau orang entahlah mana ni. Kalau kena gelak sikit, tak jumpa cari waktu dah. Bisa ayat lagi pada kita. Seorang ulama, tulis molek ketah. Seorang ulama yang bernama Ad-Dawudi. Ad-Dawudi, tulis Ad-Dawudi rahimahullahu taala. Dia kata apa? Yuta'allamu min ad-dik khamsu khisal.
Kita kena belajar daripada ayat 5 perkara. Tulis baik-baik. Nak ayatnya jatuh standard kita main ayat malam ni. Ilmu ayat ni pun kena ngaji juga buat kita ni. Jangan duk main ayat ni cakap nak sembelih ya kita. Kena belajar juga dengan dia. Apa dia? Yang pertama, husnus saut. Ayat ni comel suara dia. Ada ayat kukuk serok-serok. Duk main tak bunyi ada. Ayat hok sedap-sedap bapak tu. Hok tu tak boleh kira dah. Jadi orang yang nak jadi tok bila tu sedap juga suara tu. Pasal ayat hok kukuk ni suara dia sedap. Jadi kena berlatih lah kita ni suara biasa suara sedap. Suara tak apa lagi. Yang kedua, al-qiyamu fis sahar. Hok ni taubat dah, kita kena malu pada ayat. Malu tak malu? Tutup muka malam ni. Ayat ni bangun pada waktu sahur. Orang lain duduk tidur, dia bangun. Kok keret tu dah gerak orang sembahyang subuh. La ilaha illallah. Berkali orang ramai tak sembahyang ni. Ayat tak duduk. Kena pergi ayat. Kita kena buat wigup seseorang ke pelajar kita ni. Pergi ayat seseorang. Bawa pondok tu baru mudah sedar berkali tak. Kena minta projek ayat pula. Memang kalau ramainya pelaga ayat pula. La ilaha illallah. Bahaya lagi. Kelebihan ayat yang ketiga. Yang kita kena belajar dengan ayat yang ketiga ni. Al-ghiratu. Apa dia ghirah? Ayat ni ada sifat cemburu. Ni kelebihan ayat. Tak boleh main-main orang nak kita gawe dia. Patut lalu. Patut tak patut? Patut ayat ni. Manusia hari ni lebih teruk pada ayat. Teruk tak teruk? Teruk. Siapa nak gendor pun gendor je lah. Bayar 10 riyal jalan. Jahat pada ayat lagi. Ayat ada sifat ghirah. Sifat cemburu. Pasal tu kita kena makan ayat. Ini berbeza dengan sifat babi. Babi kena? H1 tu lah. Orang boleh sebut H1 tu. Babi ni seekor hayawan binatang yang tak ada sifat ghirah. Tak ada sifat cemburu. Kalau dia jalan ramai-ramai dengan anak tino dia, tiba-tiba mari orang duk ngarak tino dia, ambil lah dia tengok mana. Dah dia nak tak? Kalau ada kita ni, orang mari teka anak tino kita, mari gendor depan tangga, perang kau tak? Wajib pinjam metamek pergi pasar malam. Beres. Ya Allah tu, ayah dia tu jenis perangai seperti babi. Tak ada cemburu. Kau berat dua babi ni. Perangai H1N1 katanya sikit dah. Perangai H1N1. Berat. Agak kita kena malam ni. Ayat sifat dia ghirah. Mana dia tak boleh. Orang nak satu anak dia tak boleh. Orang nak ngenak. Jadi dia ada sifat tu. Pasal tu lah kalau ayah bapak lain pergi kacau bini dia. Mari patuh. Ada sifat ghirah. Jadi kita kena belajar dengan ayat ni dalam masalah sifat cemburu ni kena ada. Tengok awal. Mari apa rumah pocik. Nak pinjam nota. Nak pocik nota. Mula-mula pinjam nota dulu. Lepas tu sekali dengan anak pociknya pinjam lagi. Jadi kita kena tengok suasana. Jangan duk mari rumah anak tino orang ini malu kau orang. Jadi nasihat molek. Ni tidur anak kita berkepi macam kau monyet atas motor ni berapa cerita ni. Apa? Sebab apa sebab jadi lagu ni? Sebabnya ayah ni sudah tidak ada ghirah, tidak ada sifat malu. Tidak ada sifat perasaan cemburu, tak ada. Bini nak pergi siapa pergi. Asal dia boleh bawa bini orang lain kata. Dia main tukar-tukar. Yang keempat, dengar ayat keempat. Apa sifat ayat yang keempat? As-sakha, sifat pemurah ada. Mana dalil sifat murah? Ayat ni kalau dia jumpa benda makan ni, tidak dia bunyi, dia panggil kuku, apa ni panggil gugu dia semari. Panggil tak panggil? Tak panggil. Dia panggil orang mari. Puak kita ni dia boleh senyap pakai tebal saudara dia ya. Ni malu ke ayat. Ayat sifat dia pemurah. Kalau dia jumpa dia datuk, panggil lah gugu dia mari. Kalau kita duk tengok ayat belakang ni, panggil tak panggil? Dia bunyi apa ni? Bunyi ayat tu panggil kawan-kawan. Ini sifat murah ayat. Nak belajar. Jadi kita kalau jumpa bagai-bagai orang bui tu, bagi molek lah bagi lah. Panggil-panggil baik. Ambil ni makan. Jangan duduk main tatut sorang. Ni tatut sorang buat kita ni. Hak ia keluar, hak ia kelima ni, budak-budak tak tulis hal ni. Tutup-tutup lengon. Kita biar orang tua tulis hal ni. Ayat ni sifat dia kasratul jima'. Banyak bini ayat ni. Dia soal lebih lagi. Tapi kena banyak belakang kelebihan lima ni. Nak kata mana? Jadi orang suruh orang bini banyak ni. Semua orang tak rasa apa. Supaya
Ni kita kata ni kita. Jangan duk bini banyak apa dah. Supaya kasratul jima' ni, ayat ni boleh ni. Apa satu catuk hati dia. Pakai ke? Tengah hari pun jalan. Jadi cukup dah 5 perkara. Kita belajar daripada ayat ni 5 perkara. Hak pertama sekali, suara cantik. Kena molek tu. Hak tu tak apa lagi tu. Yang kedua, hak malu sekalinya, al-qiyamu fi sahar, ayat bangun waktu sahur, kita tak bangun. Macam mana agak? Malam ni boleh lawan ayat ke tak lawan ayat? Bab bangun sahur ni. Biar boleh lawan lah. Biar dia bunyi ayat tu kita bangun lalu. 2:30 bunyi dah. Tu ayat hak silap jaya tu. Kita kira hak pukul 4 tu dah lah. Dia pukul 2:30 so. Pukul 4. Betul dah. Mana dia ada taraf. Pukul 2:30 bunyi. Itu untuk orang dipanggil apa ni, hak kuat ni, ahlul abidin, orang ahli ibadat bangun. Hak lemah sikit masuk pukul 4. Hak yang kelima tu kira hak. Jadi itu dia. Tapi jelas lah mana ayat ni, subhanallahil azim, tu yang buat dia tu. Pasal itulah Nabi dari sini, la tasubbudik, mu jangan sopoh ayat. Fa innahu yuqidu lis-salah. Dia gerak musuh bangun mayat, dia tepik dia kukuk tu. Yang ketiga, sifat ghirah, sifat malu cemburu kepada orang tina kita, kepada anak-anak ni kena ada. Jangan duk lock tu kalu gitu. Jadi macam kambing anak kita pergi nak pergi kuan apa. Yang keempat, as-sakha, sifat pemurah. Kena belajar dengan ayat ni. Baiklah. Kalau ayat bunyi, kita kena berdoa kerana ayat tengok malaikat. Ayat kedua pula. Wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwazu billahi minasy syaitan fa innahu ra'a syaitanan. Sudah. Apabila kamu mendengar suara himar, kalau kita dengar suara keledai duduk tepi tengah malam ni, apa jadi? Maka pohonlah perlindungan dengan Allah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minasyaitanir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitan. Kita minta berlindung daripada syaitan, kerana sungguhnya himar telah melihat syaitan. Kalau kau dekat dengan rumah kita himar tepi tu, kau kuat baca a'udzubillah, pasal syaitan duduk dekat rumah kita. Jangan main weh. Kalau dengar bunyi suara syaitan tu, jangan jalan pasal malam-malam. Naik atas pondok cepat-cepat. Yang tutup itu. Takutnya mari sungguh lah. Hal ni ayam dengan keledai, dengan himar. Yang seterusnya, yang ke-111, doa ketika mendengar salakan anjing pada waktu malam. Ad-doa inda sama'i nubahil kilab billail. Kalau kita dengar anjing nyalok malam, ngalok tu, apa jadi tu? Iza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamir billaili fata'awwazu minhunna fa innahunna yarayna ma la tarawun. Tengok sini. Apabila kamu mendengar salakan anjing, maka pohonlah perlindungan dengan Allah daripadanya. Kerana sesungguhnya ia telah melihat sesuatu yang kamu tidak lihat. Dia tengok apa? Dia tengok setan lah tu. Jadi kalau kita dengar anjing, minta perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kerana apa? Kerana anjing ni tengok syaitan. Jangan main. Tengok syaitan, tengok benda-benda pelik. Mala taraun. Dia tengok, anjing tengok syaitan. Jadi kita tengok. Dua benda hak tengok syaitan tengah malam. Yang pertama, anjing. Anjing ni ada kapur kita. Ada ke tak ada? Adalah. Yang kedua, himar. Himar ni macam mana nak kenal ni? Tengok dalam buku kartun ada donkey tu. Cerita himar ni banyak sangat lah dah. Donkey tu kak, hak bodoh sekali lah tu dalam bab hayawan-hayawan ni. Jadi itu di antara biasanya dia tengok syaitan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri galakan kepada kita supaya minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya binatang ini tengok afat wan nawazil, dia tengok benda-benda yang turun pada waktu malam. Jadi kerana itulah Nabi kita bagi peringatan aqillu al-khuruj ba'da had'atir rajul fa inna lillahi ta'ala dawabun yabsuna fil ard. Jadi hadis ini dalam Abu Daud dia kata apa? Kurangkan kamu keluar pada waktu sunyi orang. Jadi dengar ni. Jangan duduk jalan waktu orang sunyi. Habis waktu belajar balik masuk bilik,
Jangan duduk raung kat sana sini. Kenapa? Kerana ada binatang-binatang yang duduk jalan pada waktu orang sunyi binatang. Lo ni pula banyak ni banyak timbul soalan-soalan tentang anak-anak gadis kita hilang. Ani budak-budak muda hilang di kampung-kampung pada waktu malam. Kata hilang sungguh kau dia menghilangkan diri. Ada masa dia suruh jatuh lagi menikah mana-mana pula. Dia kata dak hilang betul. Balik-balik lepas berapa bulan ngando dah dia kata dia nikah dengan jin. Boleh pakai atau tak pakai ustaz? Kata hamba tahu dia ni bawa ke hospital lah, dia tengok anak siapa ni, ultrasound boleh cek atau tidak. Kalau anak jin ultrasound tak boleh cek, mana ada jin boleh cek ultrasound? Kau lah mana? Kita suruh ke doktor. Jadi akak budak ni pergi klinik tengok duk main menikah dengan jin pula ke mana. Macam-macam kelagu. Jangan duk berak kau mana-mana. Takut kita dengar cerita dah. Ya. Ilai, betul. Habislah kita. InsyaAllah ta'ala kita sambung lagi perbincangan kita dalam 112 doa kepada orang yang dicaci. Jadi kalau orang caci kita maki orang, kita nak kata apa? Ataupun orang puji kita, macam mana kita nak buat? Jadi insyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita pada minggu yang seterusnya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.